Assalamualaikum, hai. Terima kasih sebab tonton video ni dan selamat datang ke channel YouTube saya, Aina Wafi. Sebelum ni Aina pernah share dekat MS Studios macam mana Aina sendiri kahwin dengan kos rendah RM10,000. Ramai sangat yang tanya apa tips yang Aina buat. Aina akan share dengan korang tips untuk kahwin jimat. Tapi hari ni kita nak fokus kepada isu yang tengah hangat sekarang, iaitu nikah online. Tengok video ni sampai habis sebab tips yang Aina akan bagi dalam video ni boleh juga digunakan dalam majlis perkahwinan yang normal, yang luar daripada online. Tonton sampai habis, okey? Macam kita tahu, sepanjang PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan, kita tak boleh senang-senang nak keluar rumah kan. Jadi, untuk mengatasi masalah ni, Jabatan Agama Islam Negeri memberikan kemudahan untuk para pasangan di Malaysia ni bernikah secara online. Antara negeri yang memberikan kemudahan ni ialah wilayah Persekutuan, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Perak dan Perlis. Kenapa kahwin online ni kita kira sebagai kahwin ataupun tips untuk kahwin jimat? Yang pertama, kita cuma buat benda basic sahaja. Apa benda basic dan wajib dalam majlis perkahwinan? Juru nikah, 2 orang saksi dan kita punya wali lah. Bila kita cuma buat benda wajib saja, kos kita tu akan berkurang. Okay, tengok costing Kalau kos normal untuk juru nikah, biasanya kita bagi sagu hati ataupun upah sebanyak 100 hingga 200 lah. Saksi kita akan bagi 50 sampai 100 range dia. Kalau kita kira balik, kita punya kos untuk orang-orang yang wajib ada dalam majlis kita ni, juru nikah dan saksi ni, cuma sekitar RM400 sahaja. Itu sangat basic dan inilah orang-orang yang memang wajib ada waktu kita bernikah. Dan yang kedua sebenarnya jimat, sebab kita tak ada catering. Bila kita kahwin secara online, kita tak ada jemputan yang ramai. Catering ni biasanya kos dia, kalau kita jemput 500 orang, normal lah jemput 500 orang ni, kos akan mencecah at least RM5,000. Kalau jemput 1,000, kos akan cecah RM10,000. Ada orang yang dia suka spend banyak dekat catering sebab dia suka jamu orang. Biasanya dia spend adalah RM30,000 ke kan untuk catering. Bila kita nikah secara online, kita tak boleh jemput crowd yang ramai. Kita punya kos untuk catering ni hilang. Tak perlulah guna RM5,000, tak perlu guna RM10,000, tak guna RM30,000 pun. Sebab tak ramai pun orang kita jemput. Kita cuma jemput orang yang wajib saja. Siapa yang wajib ni? Mak ayah kita, for sure, adik-beradik, family terdekat, saudara mara. Kalau kita kira-kira logiknya pun, at least lah satu rumah yang besar pun bolehlah muat 40 orang untuk distance yang kita perlukan. Nak jamu 40 orang ni dengan kos at least, kalau kita kata satu kepala RM10 kan, biasa makan RM10, RM400-500 saja untuk kita jamu family terdekat kita. Bayangkan daripada RM5,000, RM10,000, RM30,000 tu, kita boleh jimat sampai RM500 je. Berapa banyak yang kita jimat untuk bab catering dan makanan. Catering ni ataupun makan-makan kita buat kecil-kecil je lah, sebab kita cuma nak meraihkan pasangan pengantin dan keluarga masing-masing kan. Tak perlu pun jemput kawan mak ayah kita yang daripada jauh, kawan-kawan kita satu batch, sebab majlis kita kecil je. Seterusnya, kita tak perlukan pelamin. Sebab pasangan pengantin pun berada di situasi yang berbeza. Seorang kat sini, seorang kat sana. Dan pelamin ni biasanya kos dia, ini paling rendah kalau DIY, Aina pernah jumpa RM200 ataupun RM250. Paling mahal Aina pernah jumpa RM2,500. Okey, RM250 ataupun RM2,500 ni kita boleh jimatkan bila kita kahwin online, sebab tak ada pelamin yang perlu kita buat pun. Pelamin ni dulu-dulu orang buat untuk tepung tawar. Tepung tawar ni orang nak bagi lenjer-lenjer dekat kita. Tapi semakin tahun kita dah kurang dah adat ni. Kita cuma buat pelamin ni untuk upacara bergambar sajalah. Tapi sebab kita pun tak ada jemputan yang ramai pun, family tak ramai, kawan tak ramai, buat apa kita nak buat pelamin ni. Tapi dalam majlis yang biasa sekalipun, kita boleh apply lah tips ni. Sebab majlis biasa pun kita tak buat tepung tawar dah dekat pelamin, kita cuma buat bergambar. Instead of buat pelamin, buat yang mahal-mahal tu, baiklah kita buat satu tempat DIY, satu photo booth ke tempat bergambar yang lebih rendah kos dia. Kat sini kita dah jimat antara RM250 sampailah RM2,500. Banyak tu duit. Yang keempat, kita tak perlukan pun juru hias ataupun biasa bahasa sekarang panggil makeup lah, MUA kan, makeup artist. Sebab kita nikah secara online. Nikah secara online simple je, bangun tidur, cuci muka, bersih-bersihkan sikit pakai bedak, tepek-tepek sikit dan dah boleh cover dah jerawat kita untuk dilihat orang dalam online tu. Sebab bukannya orang tengok kita secara depan pun, dalam kamera tak nampak pun, jangan risau. Dalam majlis tu pun cuma ada keluarga kita je, kawan-kawan rapat kita. Jadi biasanya untuk mereka ni, mereka pun dah biasa tengok kita, tak payahlah sampai makeup berat-berat macam sebelum ni. Kos MUA ni biasanya paling biasa
biasa nak jumpa antara 450 ataupun 500 sampailah 2,500. Jadi kalau kita tak ada muar, tak ada jurus solid, kita jimat 500 sampai 2,500, sangat banyak. Yang kelima, kita tak perlukan dulang hantaran. Okey, dulang hantaran ni kalau kita kira lah, dulang tu sendiri dia ada harga dia. Sama ada kita sewa ke, kita buat sendiri ke, paling common pun adalah letak harga dia RM30 lah. Barang-barang atas tu RM50 lah satu barang misalnya. Jadi satu dulang rate biasa RM80 hingga RM100. Kalau dah 5 dulang, mungkin dia akan paling tinggi pergi sampai RM500 lah. Bila kita nikah online, kita tak ada dulang ni. Sebab dulang hantaran ni kita buat untuk kita tukar dengan family ataupun pasangan kita. Tapi sebab kita nikah online, tak ada acara pertukaran dulang pun. Jadi kita tak perlukan dulang ni. Kita dah jimat RM500. Dulang ni pun biasanya kita gunakan untuk mencantikkan majlis, mencantikkan gambar. Jadi bila kita nikah online, tak ada majlis besar pun untuk kita ambil gambar, tak perlu pun buat dulang ni. Yang keenam, kita tak perlukan PA system. Sebab dalam waktu nikah online ni tak ada siapa nak dengar lagu. Masing-masing boleh dengar lagu kat rumah sendiri kan. Juru nikah pun kalau boleh nak cepatkan acara ataupun upacara nikah ni, nak buatkannya wajib je. Kita doa je untuk pengantin dan lepas tu majlis selesai lah. PA system ni biasanya kos dia antara 450 sampai ke 800 ataupun 1000 pun ada kalau guna MC kan. Kalau kita nikah secara online, tak ada PA system, tak ada MC, kita dah jimat dah, at least jimat 450 ataupun RM1,000. Yang ketujuh, kita tak perlukan malam berinai. Kalau kita nak buat inai pun, kita buatlah inai sendiri. Tumbuk-tumbuk daun tu tepek-tepek lah, ataupun beli inai yang dah siap, bungkus-bungkus lah kat jadi ni. Simple dan murah je. Kalau tidak, kos untuk kita inai ni dia akan cecah RM120 ataupun RM200. Kita boleh jimat dengan buat sendiri ataupun tak buat pun inai. Jimat dah RM200, RM120 macam itu. Kesimpulannya, kita tak berbelanja atas perkara yang bersifat kehendak. Dalam nikah online ni, kita cuma berbelanja atas perkara yang bersifat perlu saja. Kalau kita recap balik, kita berbelanja untuk apa? Kita belanja untuk juru nikah dan saksi. Aina katakan tadi dalam 400 lah. Kemudian kita belanja untuk makan, jamu orang sikit-sikit yang dekat rumah tu dalam RM500 lah. Kemudian kalau kita nak buat inai sikit, mungkin kita belilah inai dalam 100 lah paling banyak pun. Kos total untuk kahwin online ni hanya RM1,000. Sangat jauh beza dengan kos, at least kos paling rendah untuk kahwin kalau jemputan kita 1,000 orang, kos kita RM10,000. Paling rendah lah tu. Kira pelamin lah, apalah, goodies lah, itulah inilah. Jadi kalau kita nikah online ni, kita cuma spend RM1,000 untuk satu majlis yang simple. Barulah kita sedar yang selama ni kita ni berbelanja lebih daripada apa yang kita perlu. Yang selama ni kalau kita tak kahwin dengan duit berpuluh-puluh ribu tu pun tak apa, tak ada masalah pun. Sebab majlis perkahwinan tu boleh lagi berjalan, boleh lagi dilaksanakan. Jadi kalau lepas PKP ni nak kahwin macam biasa, fikir dulu nak spend duit tu macam mana. Nak buat majlis tu berdasarkan kehendak kita ke ataupun berdasarkan keperluan kita. Macam itulah, fikir-fikirkan.